Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan subjek Bahasa Melayu berkenaan dengan membina draft karangan yang merupakan pengenalan kepada cara-cara untuk membina karangan yang baik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks dan juga buku nota untuk mencatat perkara yang penting. Kita mulakan dengan melihat objektif pembelajaran yang akan dipelajari. Kemahiran bahasa yang akan disentuh pada hari ini ialah kemahiran menulis yang selalu diuji dalam kertas 2 penulisan. Manakala objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 isi draft karangan dengan ayat yang gramatis. Sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita lihat panduan menulis draft karangan. Yang pertama ialah baca soalan dengan teliti dan kenal pasti situasi supaya kita tidaklah lari daripada kehendak soalan. Yang kedua ialah ayat yang gramatis mempunyai subjek dan predikat. Seterusnya, idea dan ayat mestilah berkaitan dengan gambar dan sesuai dengan situasi yang diberikan. Selain itu, perkara yang sering diingatkan ialah mula ayat dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Yang kelima ialah karangan selalunya ditulis dalam 5 perenggan yang terkandung dalamnya: pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan yang terakhir ialah perenggan penutup. Seterusnya, gunakan penanda wacana dan kata bantu, misalnya kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah dan banyak lagi. Dan yang terakhir, periksa semula ejaan, imbuhan dan struktur ayat bagi mengurangkan kesilapan. Kita boleh terus merujuk pada buku teks muka surat 59. Tajuk yang kita akan sentuh pada hari ini ialah makanan selamat. Hadif dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang keselamatan makanan di perpustakaan. Tentunya aspek keselamatan makanan sangat penting dalam kehidupan kita kerana kita beli makanan, kita masak makanan. Ianya melibatkan kesejahteraan dan juga kesihatan diri kita. Sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan banyak kemudaratan kepada kesihatan diri kita. Persoalannya, apakah langkah dan aspek keselamatan yang perlu diambil kira? Baik, kita baca pendahuluan yang pertama. Keselamatan makanan perlu diutamakan, dan poin yang kedua, pelbagai cara harus dilakukan. Itu adalah frasa ayat yang perlu untuk kita lengkapkan dan contohnya ada di sebelah kanan. Keselamatan makanan perlu diutamakan oleh semua orang. Terdapat pelbagai cara yang harus dilakukan. Kita terus kepada isi pertama dan cara untuk membina draft karangan. Diberikan frasa basuh tangan dan cuci peralatan dapur perlu untuk kita buat dalam 2 ayat yang berbeza. Contohnya, amalan membasuh tangan perlu dilakukan sebelum dan selepas proses penyediaan makanan. Selepas selesai masak, kita perlu mencuci peralatan dapur yang telah digunakan. Pada frasa yang diberikan, murid bolehlah menambah imbuhan awalan. Contohnya, basuh tangan, kita menambah imbuhan awalan membasuh tangan. Begitu juga dengan imbuhan pada mencuci peralatan dapur. Perlu juga untuk diingatkan kepada murid-murid supaya tidak mengubah frasa yang diberikan. Contohnya, cuci peralatan dapur, kamu tukar cuci peralatan di dapur. Tambahan di itu tidak dibenarkan. Kita beralih kepada isi yang kedua. Frasa pertama yang diberikan ialah asingkan makanan dan gunakan bekas yang sesuai. Murid juga boleh merujuk kepada gambar supaya menjana idea dalam penulisan. Contoh ayat yang boleh kamu buat: kita perlu mengasingkan makanan mengikut kategori dan jenis tertentu. Oleh demikian, gunakan bekas yang sesuai supaya makanan dapat bertahan dengan lebih lama. Cikgu telah menambah imbuhan pada mengasingkan makanan dan juga di ayat yang kedua, cikgu telah membuat perluasan. Contohnya, oleh demikian, gunakan bekas yang sesuai. Cikgu gunakan supaya apa? Supaya makanan dapat bertahan dengan lebih lama. Kamu bolehlah menggunakan kata hubung seperti kerana, agar, jika dan supaya. Ini adalah membantu kamu dalam melakukan perluasan. Kita beralih pula kepada isi yang ketiga. Yang pertama ialah masak dengan sempurna dan juga membunuh bakteria. Contoh ayat yang boleh kamu buat ialah
Makanan mestilah dimasak dengan sempurna agar dapat mengelakkan sebarang penyakit. Hal ini dilakukan bagi membunuh bakteria yang terdapat pada makanan yang belum dimasak. Kita juga boleh menggunakan kata bantu yang lain seperti kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah dalam ayat kita. Pada ayat yang kedua, cikgu menggunakan penanda wacana sebagai penghuraian kepada isi yang pertama menggunakan hal ini dilakukan. Boleh juga kita menggunakan penanda wacana yang lain seperti hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana, hal ini disebabkan oleh dan sebagainya. Kita beralih kepada isi yang keempat yang memberikan kita frasa jangan makan makanan tamat tarikh luput dan keracunan makanan. Seperti mana yang semua sedia maklum bahawa terdapatnya tarikh luput yang telah ditulis pada bungkusan makanan, jadi tengok dulu sebelum kita makan. Ayat yang boleh kamu tulis ialah, selain itu, jangan makan makanan tamat tarikh luput seperti yang tertulis pada bungkusan makanan. Tindakan ini dapat mengelakkan pengguna daripada keracunan makanan. Pada permulaan ayat isi yang keempat, cikgu menggunakan penanda wacana selain itu, boleh juga kamu gunakan di samping itu, seterusnya dan pada waktu yang sama. Ayat yang kamu tulis tidak perlulah terlalu panjang, cuma ringkas dan juga padat supaya dapat meminimalkan kesalahan dalam ayat. Kita lihat perenggan yang terakhir iaitu perenggan penutup. Frasa yang diberikan, patuhi keselamatan makanan menjadi amalan dalam kehidupan. Contoh ayat, kesimpulannya setiap individu perlu mematuhi keselamatan makanan setiap kali proses penyediaan makanan. Amalkan sentiasa supaya menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Kalau kamu dapat lihat perkataan patuhi setelah menambah imbuhan awalan telah menjadi mematuhi. Ayat kedua menggunakan teknik perluasan, amalkan sentiasa supaya menjadi amalan dalam kehidupan seharian menggunakan kata hubung supaya. Perenggan penutup selalunya menggunakan 3 jenis ayat iaitu ayat kesimpulan, ayat cadangan dan juga ayat harapan. Seperti mana yang ada dekat depan kamu ini adalah ayat cadangan. Kita telah habis mendraft karangan, seterusnya ialah kita menulis semula karangan mengikut isi-isinya bermula daripada perenggan permulaan pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan akhir sekali isi penutup. Dengan tamatnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung video. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Dengan penerangan dan juga penjelasan yang telah diberikan sebentar tadi, diharapkan dapat memahamkan dan juga memberikan gambaran secara jelas berkenaan dengan cara untuk membina draft. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila lakukan demikian untuk membantu SK Studio. Sebarang komen dan juga persoalan yang timbul boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.